Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul qudus. Al-malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله illa ilaih, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini dapat lagi kita bersama-sama Allah pilih untuk duduk di dalam raudhah min riyadil jannah, yakni majlis zikrullah, majlis yang di dalamnya membincangkan ilmu yang berkaitan tentang bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam cabang ilmu tauhid, akhlak, yakni tasawuf, pembersihan hati dan juga syariat. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita menjurus perbincangan bagaimana kita nak melihat kehidupan dari sudut pandang tauhid, dan daripada tauhid itulah kita nak terjemahkan akhlak. Kerana orang yang berakhlak hanyalah orang yang bertauhid sebenarnya. Kerana akhlak itu terbina daripada hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mampu menyedari akan segala apa yang ada di alam ke bumi ini, alam kebendaan ini tidak ada dengan sendirinya. Adanya alam ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat alam ini wujud dengan usaha manusia, itu baru kulit saja. Usaha yang dizahirkan asbab perbuatan manusia, namun manusia itu sendiri asalnya bermula tiada. Perkara ini jelas kita kena perhalusi dari masa ke semasa, supaya kita tak nak jadikan dunia ini penyebab kita lupa kepada penciptanya. Walaupun hari ini kita nampak hampir 100% kehidupan kita hari ini yang melibatkan keluarga, melibatkan kerjaya, melibatkan harta benda. Kalau boleh kita katakan 100%, kenapa? Kalau saya tak usaha, tak dapatlah rumah. Kalau saya ini tak kerja, tak makanlah kita. Kalau saya hari ini tak cari duit, tak makanlah. Kalau tak ada perbincangan tauhid jemaah sekalian, perbincangan itu seakan nampak betul, namun pada hakikatnya tidak benar. Betul tetapi tidak benar. Tidak menepati piawai kebenaran. Kerana apa jemaah sekalian? Kerana makhluk bermula tiada. Walaupun hari ini kita bermula, asalnya kita nampak tak ada tu, tak ada kereta, tak ada rumah, tak ada duit. Saya dah kerja tak lama, tak 20 tahun. Inilah hasil kerja saya. Saya dah berniaga Ustaz lama, daripada dulu saya datang mengembara merantau ni. Ada sekali tu saya pergi ceramah kelas subuh dekat satu tempat.
Jumpa dengan seorang jemaah ni, kata apa, Ustaz, saya datang sini 8 tahun, dia merantaulah satu negeri tu. Saya bawa RM8 tu Ustaz. Tapi alhamdulillah, disebut alhamdulillah juga. Sekarang adalah rumah sebiji, kereta hilap satu, lepas tu van lagi, ini lagi. Tak, saya bukan nak cakap apa Ustaz, saya nak bagi tahu je. Begitulah. Sambil nak cakap tu rasa bersalah juga tak? Sebab memang pun kita nampak kita bermula tak ada kereta, tak ada rumah, tak ada isteri, tak ada anak. Kemudian bila dah ada, kita rasanya ada tu kita. Ini kupasan yang pertama kita nak bahas tentang tauhid. Tauhid yang mana kita merujuk pada kaedah As-Sanusiyah ataupun sifat 20. Yang mana bermula sifat yang kita belajar tentang Allah itu, sifat Allah itu wujud. Wujud. Yang mana kalau kita lihat, kita faham dah sifat Allah itu wujud jemaah sekalian. Namun dalam menterjemahkan dalam kehidupan, kita kenal sifat Allah wujud. Kenal Ustaz, siap pejam mata lagi. Allah wujud. Giling-giling kepala lagi. Dan nyanyi Qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah. Lepas tu pula ada pula suara-suara yang tak berapa nak cerdik pun cakap, itu rekaan itu sifat-sifat tu. Pula dah. Tak ngaji, tak tanya, bagi salam lah dulu. Dia kata dulu Nabi tak ada sebut sifat-sifat tu. Siapa kata tak ada? Ngajilah bab kajian karya-karya akidah. Dari awal lagi dah ada dah sifat itu. Perbahasan wujud ada dah, sama' basar, cuma tidak ditetapkan bilangan. Tidak disusun mengikut susunan yang kita belajar sekarang ni, yang menyusun susunan sehingga boleh jadi sifat 20. Sifat 41 gabung 20 wajib, 20 mustahil. Kan satunya harus. Maka kita kena bagi kredit kepada Al-Imam Sanusiyah, Imam Al-Sanusi. Kitab induknya Ummul Barahin. Tuan-tuan mana nak mendalami ini, sebut datang. Pengajian saya buat setiap hari Ahad di Merbau Sempak. Jemput datang. Siapa nak tahu tanya. Saya alhamdulillah saya dapat berguru dengan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri. Beliau ni Ketua Jabatan Usuluddin di Usasah Sultan Azlan Shah. Beliau kaji tentang karya-karya akidah. Bukan senang mas sekalian. Kita belajar sifat 20 tapi kadang kita tak tahu sejarahnya. Bila tak tahu sejarah ni, kadang-kadang orang duk kacau sikit, kita dah ya ke? Kita tak tahu sejarah kan? Ya ke? Oh, tak ada sifat ni dulu. Faham? Habis. Memanglah zaman kita panggil golongan salaf, golongan yang berada pada kurun yang terbaik. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in ini. Memang perbahasan tentang sifat Allah ni belum dibahaskan secara terperinci kerana tiada perbahasan. Semuanya sami'na wa ta'na. Imam mereka jelas. Tiada keraguan sebagai contoh. Sebagai contoh imam sekalian. Kalau kata Allah yang maha menghidupkan, Allah yang mendatangkan segala-galanya, rezeki sebagai contoh, maka mereka menerima secara total. Sami'na wa ta'na. Dia tak ada istilah, yelah Allah datangkan, tapi kalau tak ada kat kita, tak jadi juga Ustaz. Nampak? Dia ada syarah berkaitan pula tentang diri yang seakan-akan diri ini ibarat macam profit sharing dengan Allah. Sejak bila kita sign agreement profit sharing dengan Allah? Kalau saya tak usaha, tak dapat. Bila masa kata gitu. Tu kena jelas. Usaha yang memang usaha. Tapi yang bagi dapat bukan usaha. Yang bagi dapat Allah. Itu pandangan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Usaha pada kita, kata almarhum Tuan Guru Datuk Seri Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Ni bab tauhid ni tuan-tuan kena kemas, kena jazam, kena putih. Akhir zaman serangan yang bertubi-tubi akan berlaku 24 jam adalah serangan tauhid, bukan serangan amal. Beramal ni, dia nak buat orang malas beramal, lambat beramal, ya ke tidak, saya beramal saya dapat apa. Akhirnya orang meninggalkan amal, suruh serang amalan ke? Dah, dia akan serang pegangan. Contoh tuan-tuan datang kerja. Datang kerja, memanglah sekarang dibayar gaji. Nampak tuan-tuan? Cuba bayangkan kalau kerja ni dibayar gaji setahun sekali. Agak-agak. Setahun kerja baru bayar gaji. Boleh tak? Ni dah sign ni. Agreement ni. Syarikat cop dah. Dia gaji kita bayar yearly
Sedap kan yearly pun. Dah, supaya dapat hujung tahun 100,000. Oh. Sampai tu dia kata, sampai tu sementara nak menampung belanjaan, syarikat benarkan kamu buat part time. Seronok kita. Boleh tak tuan-tuan? Kalau agak-agak macam tu lah. Boleh sangat lah dah. Yearly punya ada. Dia biasa orang yang menguruskan perniagaan. Dia ada income daily, income monthly, income yearly. Macam kita ni monthly basis. Ada orang dia tak nak monthly basis, dia nak yearly, daily basis. Setiap bulan, setiap hari 1,000 kata orang boleh. Kalau macam tu pergi buat pendapatan sendiri. Yang ini yearly basis. Setahun. Kira kalau bulan tu gaji 5,000, hujung tahun kita bayar. Sekali dengan bonus. Bonus pula sebulan gaji setiap bulan. Kalau 5,000 maknanya 10,000. 10,000 dah setahun. 120,000 kata. Dalam kerja tu, orang cucuk. Kamu betul ke percaya syarikat tu bayar? Bulan pertama boleh tahan kan? Masuk bulan kedua, tahan lagi. Masuk bulan ketiga, aku tak boleh tahan, boleh tahan juga kamu cakap ni. Kamu study tu background dia tu, company ni. Aku dengar kata banyak aset-aset dia contoh. Aku nak kata projek dia tak masuk. Kamu confident ke? Kita ada PIDM katanya. PIDM kan? Kalau tak dapat, PIDM bayar. Itu hujung tahun tau. Ni kita baru 3 bulan ni. Lepas sekali kita resign. Company pun cakap, bagus. Kurang aku nak bayar hujung tahun nanti. Katalah company macam ni, company pula pasang kaki. Kita test kesetiaan masing-masing. Hantar orang duk racun dari dalam. Nak tengok mananya staff-staff dia bekerja dengan loyalty. Loyalty ni mana dia kenal company ni boleh bayar. Dah sign kan, dah cop party stamping apa lagi, akuan berkanun, semua agreement ada. Sekali datang lah seorang cucuk kata kamu betul ke company ni boleh bayar. Nak pula tak ada rekod lagi bayar. Tuan-tuan beramal ada yang dapat syurga ke? Ada yang dah dapat syurga ke? Belum ada rekod lagi. Contoh syurga tu ada. Tapi rekod yang masuk syurga belum lagi. Kerana belum lagi hari kiamat, belum lagi dimatikan, belum lagi dibangkitkan semula. Kalau setara tu cuma sekalian, kita hari ini ialah kalau berurusan dengan Allah, melibatkan ganjaran, memang Allah takkan nampakkan bila hari akhirat nantilah. Kat dunia, sebab tu tauhid menjadi pegangan. Orang kata, ya ke Allah boleh bagi rezeki ni? Nampak macam tak ada. Ya ke Allah yang ada kan semua? Nampak macam aku tak buat, tak ada pun. Dia bahasa mudah buta kayu. Dah alam ni, langit ni ada sendiri ke? Siapa bagi ada? Walaupun Allah uji dia hidup, dia kena usaha, tapi tetap yang bagi ada Allah. Allah bagi manusia berusaha kerana ada akal, membezakan dengan binatang. Kalau tak nak berusaha jadi binatang, khalas. Binatang tak berusaha memang sekalian. Sebab tu tak ada yang berusaha encik kucing, tak ada. Yang berusaha puan sekian, yang berbahagia dah berusaha, berbahagialah tu. Sebab usahanya menjadi, maka berbahagialah dia. Kalaulah binatang berusaha, asalnya korban tahun depan kita terkorban tuan-tuan. Maka geng-geng lembu cakap kali ni kita tangkap manusia pula katanya. Asyik kita kena sembelih, kita sembelih mereka tu. Dia berfikir juga. Tak jadi ni. Kalaulah binatang berusaha dan berfikir, asal harimau tak duduk hutan. Harimau duduk bukit bintang. Duduk kat tempat kita ni. Duduk kat depan pintu tu. Keluar seorang ngap. Buat apa dia nak tengendap-ngendap kat hutan? Tengendap kan. Kalau dapat, tak dapat, lepas. Tak. Maknanya binatang tak ada akal. Dia tak berusaha macam kita berusaha. Kita boleh makan apa kita nak. Hari ni nak makan bihun sup, besok nak makan mi kari. Tapi tak bermakna usaha kita menentukan hidup kita. Hati-hati, sebab tu usaha ni, kalau kata usaha menentu hidup, jadilah qadariyah. Usaha berkuasa. Ada satu statement ni keluar, manusia tak ada kuasa. Jadi kita jangan buat apa-apa, serah pada Allah belaka. Jadi Jabariyah serah Allah belaka-laka. Apa yang jadi semua sebab Allah. Allah buat saya jahat, jadi saya terpaksa jahat lah. Mari kita buang akal dia, jadi binatang. Contoh,
Nah, jadi maknanya manusia memang tak ada kuasa atas usaha, tapi manusia ada tenaga. Itu bahasa tuan. Makhluk memang tak ada kuasa, tapi makhluk ada tenaga, khususan manusia. Kita ada tenaga kan? Tapi sampai tak tenaga kita pun penat, layu je, kuyu je kan. Nak dalam taman-taman syurga kan. Contoh. Sebab taman syurga ni kan syurga kan tuan-tuan. Nak buat apa lagi Ustaz? Nak dalam syurga nak buat apa lagi? Tapi dalam syurga, dekat syurga nanti jemaah sekalian, dia tak ada malam tau. Tidur pun tak ada tau jemaah sekalian. Kat syurga kita mengantuk tak ada. Seronok saja. Never ending. Abadan abada. Itu syurga. Baik. Maka tauhid ni mesti diperkemas. Tauhid mesti diperhalusi. Tauhid mesti diperdalami. Terutama dalam kehidupan. Dalam bab contoh sifat Allah tadi ada. Memang kita tahu, semua orang tahu sifat Allah ada, tapi dalam kehidupan dia merasai tak Allah mengadakan semua. Itu persoalan kita. Persoalan kita bukan nak tanya kau tahu tak Allah ada? Aku tahu lah. Mana-mana nak ngajar aku. Kau ingat kau seorang Islam? Marah pula dia. Aku pun Islam, aku juga solat. Setengah orang marah kan. Jangan main dalam bab iman, dalam bab solat. Kalau kita cakap kau ni macam tak beriman, marah dia. Kau ni ngajak aku solat macam kau seorang solat. Pada dua benda ni lah yang kadang-kadang manusia yang terlepas pandang sangat halus. Soalnya bukan nak pertikaikan kita tahu atau tidak. Pertikaian kita adalah kita rasa atau tidak. Ini masuk dalam bab hati. Kita rasa tak kerja yang kita ada sekarang ni Allah ada? Kita rasa tidak kita pakai kereta sedap-sedap hari ni, tekan sekali 200 lepas zoom boleh pergi, comfort. Ada setengah tu kata saya kena pakai comfort, kalau tidak nanti sakit pinggang kan. Yang cakap pun Allah. Ada orang tanya dia interview asatizah juga, tapi mudalah dia baru ni. Tapi dia sebelum tu dia ada kata dia bisnes. Dia terpaksalah cerita yang saya pun bisnes, saya pun gini. Saya boleh pakai Velfire ni katanya, sebab saya bisnes lah katanya. Ingat sebab mengajar ke saya pakai Velfire? Nak bagi tahu mengajar ni takkan boleh pakai punya Velfire tu. Tentang betul macam tu statement tu. Nah, kalau tiba saya datang pakai Ferrari ni, Ustaz ni tunggang agama ke apa? Dia tak tahu barang dunia ni boleh Allah bagi. Macam gitu saya. Yang penting jangan curi, tu je. Lain lah kalau pakai Ustaz ni curi kereta ni. Lain. Terang-terang dapat report semua. Wanted. Tu lain. Ini kalau tengok, dia ni suri rumah je. Tapi pakai kereta tukar-tukar. Suami dia kerja apa ya? Ni mesti ada yang tak betul. Dia tak betul kerja. Lupa kita untuk barang dunia ni. Korun Allah bagi. Fir'aun Allah bagi. Namrud Allah bagi. Dunia di sisi Allah, kul mata'ud dunia qalil, kecil. Menara TM kita ada helipad, nyari-nyari tak datang naik helipad tadi. Tengok jam semacam lepas ni kena order helipad lah. Naik helikopter kan. Naik helikopter senang. Ustaz, naik helipad boleh ke mengajar pakai helikopter? Saya tanya siapa yang ajar mengajar pakai helikopter? Kalau tanya saya balik, siap. Silat hari bulan tanya saya. Habis kamu pakai ni sebab apa? Tuan-tuan pernah dengar satu cerita tentang orang interview content, what are you doing for living? Kan? Pakai kereta mewah, datang ke influencer interview. Buat apa ya? Boleh pakai kereta Rolls Royce. Buat apa ya? Boleh pakai kereta mahal. Yang saya tengok tu, orang Islam kita. Kita pun seronok lah kan orang Islam kita pakai. Tapi yang tak seronok tu jawapan tu. Saya cakap, tak seronok tu jawapan dia. Saya seronok tengok orang Islam pakai tuan. Saya seronok. Tengok mana tu tuan-tuan pakai ni kan. Saya seronok. Tapi saya tak seronok bila keluar kalam-kalam dia. Bila dia kata apa? Saya pakai ni pertama sebab kita usaha lah. Kita bisnes, kita kena buat sesuatu. Don't give up, don't ini. Ujung-ujung Alhamdulillah. Alhamdulillah 1-2 word dah. Tuan-tuan, ni masa untuk kita beritahu kalau Allah bagi kita boleh pakai apa saja. Kita kena rasakan. Bagaimana pun kita usaha, takluk pada hasil usaha, tetap Allah. Habis Ustaz, orang tu tak beramal pun tak. Yalah, tak taat pun dia pakai. Siapa kata nak pakai dunia kena taat? Dia kan statement kan. Siapa kata kena senang, nak senang dunia, kena solat awal waktu? Siapa kata? Allah tak cakap pun.
Allah tak cakap pun dunia kena pakai dengan halal. Yang haram boleh pakai kan? Tapi kau siap, kau pakai cara haram, aku tanya nanti. Malah yang halal pun aku tanya, apa taginya haram? Yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Jadi mentaliti kita, stigma, paradigma kita, sepatutnya kita tengok dunia ni, sepatutnya dah jazam dah. Dunia tak boleh ada sendiri. Habis dengan siapa yang akan ada? Dengan Allah. Titik. Dalil tu bismillah. Dengan nama Allah. Itulah dalilnya. Alam ni dalil akli. Dalil akli. Dalil nakli Al-Quran. Bermulanya semua dengan nama Allah. Kalau tak ada nama Allah, tak ada nama dunia ni. Hari ni boleh orang panggil orang kaya sebab nama dia ke sebab nama Allah? Sebab nama Allah. Orang kaya hasil daripada kaya yang diterjemah daripada nama Allah. Al-Ghani. Al-Ghani tu maha kaya. Buang maha tinggal kaya. Kaya bagi kat manusia. Orang kaya. Orang kaya ni sepatutnya bawa tanggungjawab memberi banyak-banyak pada orang yang miskin. Bukan nak tunjuk dia tu berata, simbol itu, simbol ini. Tak ada masalah nak pakai. Macam mana kita minta dengan Allah yang maha kaya? Ya Allah, Engkau lah yang maha kaya. Ya Allah. Apa yang kita faham tentang Allah maha kaya? Ya Allah, Engkau lah yang maha memberi. Ya Allah, tolonglah bagi aku. Ya Allah. Okay, kita buang perkataan maha tinggal kaya. Wahai orang kaya, tolonglah aku. Boleh tak minta tolong orang kaya? Bolehlah tu dia ada. Atas keperluan dia lah nak tolong Allah bagi. Tolong bagi apa? Bagi duit. Boleh. Bagi rezeki tak boleh lah. Ya Allah, bagi rezeki. Kalau dengan orang, tak boleh minta rezeki. Rezeki minta dekat Allah. Orang minta lah apa hajat kita spesifik tadi. Kalau duit, minta lah duit. Cuma orang hari ni, lagi sekali mentaliti mas sekalian. Kerana dah terbiasa sebut tak ada rezeki itu adalah terjemahan tak ada duit. Bila tak ada duit, kita sebut tak ada rezeki. Memang terjemahan salah satu daripada rezeki itu duit. Salah satu. Tetapi tak bermakna tak ada duit, kita isbat ataupun kita nyatakan tak ada rezeki. Itu tak tepat. Malah sila hari bulan, kalau kita sebut banyak kali, datang satu penyakit dipanggil was-was dalam hati. Was-was, rezeki ni ada ke tak ada? Sepatutnya, yang tak ada hanya duit, bukan rezeki. Tapi biasa kita sebut kan, tak ada rezeki. Tak ada duit, tak ada rezeki. Tak ada sambal belacan pun tak ada rezeki. Allah tak ada rezeki kita hari ni. Asal je, tak ada sambal belacan. Allah. Sebutlah tak ada sambal belacan. Kita ni, sebutan ni, sehari kalau kita pergi bank, kita nak minta facility. Kita minta lah dana apa-apa ke, kita jumpa dekat bankers ataupun pegawai bank. Kita pun cakap, tuan, saya nak mohon permohonan rezeki lah. Kenapa ni? Sebab saya tak ada rezeki lah. Saya tak cukup rezeki. Saya nak minta pinjaman rezeki. Silap bulan pegawai bank tu syarahkan pengajian tauhid kat situ. Kat bank pandai pula kita cakap tak ada duit. Saya nak buat pinjaman duit. Kan? Sebutlah terus terang duit. Apa sebut rezeki? Kadang kita nak jaga muka kita. Orang sebut duit tak ada duit kan nampak macam malu dah. Kalau sebut tak ada duit malu, tak dapatlah duit. Siapa suruh? Sebutlah terus terang tak ada duit. Dah. Rezeki ada. Rezeki tetap ada dulu, kini dan selama-lamanya. Orang pun cakap, kenapa engkau begitu yakin rezeki ada? Dah. Rezeki kan nisbah kepada Allah. Ya Razzaq, yang maha bagi rezeki. Mana dalil kata rezeki tak ada? Kau tak ngaji sifat 20 ke? Sifat pertama apa? Wujud. Yang ada hanya Allah. Jadi rezeki bermula ada. Kita berusaha untuk menzahirkan saja rezeki Allah, bukan menunjukkan rezeki tak ada. Ini pun hati-hati mas sekalian. Ini dalam bab tauhid ni banyak kita akan bincang bab dipanggil pemikiran. Sebab tu dipanggil pemikiran. Ajaran sesat masuk ke pemikiran lah. Berapa ramai kita yang keluar hari ni ragu rezeki tak ada. Si pulan A, si pulan B bekerja. Si pulan A keluar dengan yakin rezeki ada. Si pulan B keluar dengan yakin rezeki tak ada. Sebab tu aku kena usaha bagi ada rezeki.
Hari ini tu datangnya serangan-serangan akidah bertubi-tubi. Sebab tu mereka takkan serang amalan kita. Dia akan serang akidah kita perlahan-lahan. Kalau beramal pun hati tak ada. Hudur hati tak ada. Walhal syarat utama bagi amalan itu adalah niat. Inna a'malu binniat. Bila dia beramal tetapi niat dia hilang, terpesong, tak hadir, maka syarat paling utama diterima amal sah itu dah hilang. Contoh solat, niat nak solat, qasad kerana Allah. Tapi apabila solat dia rasa macam aku usaha pun tak dapat juga. Aku orang lain tak solat tapi boleh. Tahulah aku. Jadi berat bagi dia. Solat ni berat bagi orang yang tidak yakin kepada Allah. Allah sendiri katakan dalam Quran surah Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan mendirikan solat. Dan sesungguhnya wa innaha, sesungguhnya solat itu amat berat kecuali bagi yang takut kepada Allah, khusyuk dan takut kepada Allah. Jadi hari ini jemaah sekalian, kesimpulan yang kita boleh buat pada petang yang penuh barakah ini, memperkasakan tauhid dan juga akidah. Tauhid ni sifat Allah Subhanahu wa taala. Akidah kepercayaan kita dalam kehidupan bersandarkan kepada sifat Allah. Itu jelas. Tauhid sifat Allah, kaji sifat Allah tadi wujud. Akidah kita kepercayaan kepada yang wujud dalam hidup kita ini bersandarkan apa? Bersandarkan Allah yang Maha Ada atau bersandarkan kepada kita yang mengadakan? Jelas sekali 50-50 dengan Allah. Yalah kita Allah ada, tapi kalau tak ada kita tak ada juga semua. Dia dalil akli tuan-tuan untuk mematahkan kata-kata yang mengatakan kalau kita tak usaha tak dapat. Satu je. Kita pun cakap berapa kali usaha untuk dapat. Kalau ada tentu mengatakan usaha tu dapat, pasti usahanya terus dapat. Rasa ustaz saya ni nak pakai kereta Ferrari lah besok. Pakai dah. Kan usaha bagi dapat. Kerana saya usaha dah dapat ni. Rasa saya nak ada 20,000 lah besok. Bukan besok, kejap lagi boleh dapat. Kalaulah nisbah usaha menghasilkan benda, usaha terus dapat. Kenapa usaha kita perlukan masa untuk hasil pada sesuatu perkara? Saya berusaha lama dah ustaz nak sampai ke tahap ini. Oh ya Allah, macam-macam saya lalui. Kita pun cakap, dah tu apa yang kita faham sekarang ni tentang usaha. Nak pengajian ni, tauhid kita terus tanya pada soalan, point. Bila kita usaha berkali-kali baru jadi, malah adanya usaha langsung tak jadi, sepatutnya terus iktikad yang bagi jadi bukan usaha. Khalas. Yang bagi jadi Allah. Bila rasa Allah yang bagi jadi, barulah kita kekuatan nak solat awal waktu, nak datang majlis ilmu, nak jaga apa Allah suruh, nak tinggal apa Allah larang. Sebab yang bagi ada semua Allah. Kalau Allah tak bagi ada kat dunia, kita pun akidah kita pun dah kemas. InsyaAllah, sebab apa kita yakin Allah boleh bayar kat syurga abadan abadah. Apa saja yang tak ada kat dunia ni jemaah sekalian, Allah ganti dekat syurga abadan abadah, kekal selama-lamanya. Jadi apa yang kita nak risaukan? Tinggal lagi kita urus kehidupan kita selari dengan kehendak Allah, mengikut akidah yang benar. Kemudian kita memperkasakan kewajipan, kan, memperbanyakkan sunat, menjauhkan perkara yang haram. Ini sepatutnya kita mengurus halal dan haram dalam hidup kita. Apabila kita bertemu perkara yang Allah murka, kita jauhkan sejauh-jauhnya. Memang kita tak akan maksum setiap masa, tapi kita sedar Allah Maha Ada. Maka setiap kali kesalahan, kesilapan, kita pun bangkit untuk kembali kepada Allah. Wasari'u ila maghfirah. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Maka kita tutup dengan satu hadis Nabi SAW. Intipati juga daripada perbahasan kita hari ini. Dan juga insya-Allah jikalau ada masa yang akan datang, kita sambung. Kita nak membincangkan juga jemaah sekalian. Bila bab tauhid, bab akhlak ini, kita akan membincangkan apa yang Nabi risau. Risaulah apa yang Nabi risau. Takutlah apa yang Nabi takut. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW, kita tutup dengan hadis ini. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inna aktsara ma akhafu alaikum ma yukhrijullahu lakum min barakatil ardh. Apa yang sangat aku khawatirkan atas kamu adalah apa yang Allah keluarkan untuk kamu dari keberkatan dunia. Maka berkata
Sahabat kil, wa ma barakatul ard? Qal zahratud dunya. Lalu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa keberkatan bumi itu? Maka baginda menjawab, perhiasan dunia. Sahih Bukhari. Maka Nabi cukup takutkan apabila umatnya dibentangkan dengan dunia sebanyak-banyaknya. Sebab apa? Sebab perbahasan kita berbalik pada usaha tadi. Makin banyak dunia wujud dalam hidup kita ni, makin banyak usaha yang kita nampak. Aku kena adakan ni, aku kena adakan ni, aku kena ada ni. Nabi cukup risau. Lebih baik tak ada semua ni. Tak ada fikir siapa nak mengada. Tapi bila dah ada dunia banyak, kita cukup takut. Nabi pun takut, bimbang-bimbang. Kita sandarkan pada diri, rasa berkuasa, malah berlakunya peralihan kuasa, rampasan kuasa kekuasaan Allah tanpa sedar. Dan ini pernah pun berlaku dalam abad kejadian manusia sebelumnya. Fir'aun dah mengaku Tuhan. Korun dah mengaku dunia ini dari dia. Banyak rekod-rekod dunia yang telah menghancurkan kedaulatan dan ketamadunan sesebuah bangsa dan negara. Dan insya-Allah itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya kekurangan, kata terkurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada petang yang penuh barakah ini. Sehingga kita bertemu lagi pada siang akan datang. Aku lakukan lihaza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul nas. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.